Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayahnya dapat bertemu pada petang ni untuk kita teruskan lagi bacaan buku At-Ta'birul Qur'ani ataupun kita namakan kuliah kita ni lebih kepada keindahan bahasa Al-Quran Karim ya. Tuan-puan, jadi tuan-puan pada petang ni kita teruskan lagi perbincangan kita pada muka surat yang ke-240. Pada muka surat 240 ya. Iaitu perenggan yang terakhir. Seingat saya kita berada di sinilah insya-Allah. Famin dzalika qauluhu ta'ala fi wasfil mu'minin. Antara contoh lain, iaitu kita bincang tentang at-tasyabuh wal ikhtilaf ya. Kalimah ataupun ayat yang hampir serupa tapi ada sedikit perbezaan. Maka kita sebutkan antaranya perbezaannya bila ada penggunaan huruf al-jar ya. Huruf al-jar ni apa? Huruf yang dijadikan sebagai kata sendi untuk ayat ya. Okey, jadi antara contoh lain kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-54 ya. Firman Allah, "May yartadda minkum 'an dinihi." Barang siapa yang murtad daripada kalangan kamu, an dinihi, daripada agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka Allah akan datangkan dengan sesuatu kaum yang mana yuhibbuhum, Allah sayang mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka juga sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Azillatin 'alal mu'minin. Mereka ini bersifat lemah lembut terhadap orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin. Dan mereka berlaku tegas kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka bermujahadah ataupun bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim. Dan tidaklah mereka takut akan celaan daripada orang yang mencela. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah. Kalau tuan-puan perasan ya, Al-Quran digunakan kalimah ala ya. Kat sini adillatin ala. Kita tengok fa'adda adillah iaitu jamak kepada zalil. Zalil ni apa? Zalil ni maksudnya berlemah lembut ya. Zalil ni maksudnya berlemah lembut. Jamaknya adalah adillah. Al-Quran letakkan adillah ni ala, berlemah lembut ke atas ya. Berbanding sepatutnya yang asal wal aslu an yu'adda billam. Sepatutnya asalnya adillah ini ataupun dalil dia bukannya ala fa'il huruf yang digandingkan dengan dalil ataupun adillah. Huruf yang digandingkan dengan adillah ataupun dalil ini adalah lam ya. Jadi kalau kita sebut huwa dalilul lahu, dia berlemah lembut padanya. Ya. Kita tak sebut huwa dalilun alaih, dia berlemah lembut ke atasnya. Jadi dalam ayat ni digunakan ala, bukannya zillatin lil mu'minin. Dia tak guna lil mu'minin tapi guna ala ya. Wa qad adala 'an ta'diyah bil lam ila ta'diyah bi ala. Jadi Al-Quran telah pun mengubah yang sepatutnya dia mutaaddi bil lam, ia perlukan lam ya, kepada ta'diyah bi ala, mutaaddi dengan ala. Tuan-tuan, dalam pembahagian fa'il kalau kita bincangkan ya, fa'il ada dua jenis. Satu yang pertama lazim. Fa'il lazim. Yang kedua muta'addi ya. Fa'il lazim ni muta'addin atau al-muta'addi. Okey, fa'il lazim adalah kelakuan itu kesannya kena pada fa'il itu sendiri. Contohnya kalau saya sebut saya ketawa ya. Jadi kesan ketawa itu kena pada saya. Perbuatan ketawa itu kena pada saya. Itu fa'il lazim. Okey, muta'addi ada dua jenis. Itu lazim ya. Lawan lazim muta'addi itu kerja yang saya buat itu kena pada benda yang lain. Itu muta'addi. Muta'addi ada dua jenis. Yang pertama
bila wasitah, tanpa sebarang perantaraan. Jadi kalau contoh tanpa sebarang perantaraan ni kita sebut daraba Muhammadun Zaidan, Muhammad pukul Zaid. Itu kalau bila wasitah. Satu lagi bil wasitah. Ya, bil wasitah ni ada perantaraan. Jadi zalilun tadi tu ia termasuk dalam kategori ni, dalam kategori mutaaddi bil wasitah. Dan sepatutnya selalunya fi'il zalil tadi tu dia sepatutnya zalilun li, itu kebanyakan tempat lah. Tapi bila datangnya Al-Quran ubah penggunaan zalil, iaitu berlemah lembut untuk orang beriman, Al-Quran ubah daripada li kepada ala. Sedangkan dalam matan lughah ataupun korpus bahasa Arab, sebelum kedatangan Al-Quran, mereka selalunya menggunakan pakai zalil itu kepada li, ya, untuk. Tapi bila datangnya Al-Quran, Al-Quran ubah kepada ala, ya. Jadi itu yang kita nak bincangkan, penggunaan ala ini. Li'anna al-ma'na yaqtadi dhaka. Kerana makna yang menyebabkan demikian. Iz law addahu bil lam, iaitu sekiranya kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan zalil itu ataupun azillah itu mutaaddi menggunakan huruf lam, dalilun li, lakana dhamman la madhan. Nescaya perbuatan itu akan jadi bentuk zaman, bentuk yang buruk ataupun bentuk yang keji, la madhan, bukan lagi yang terpuji, ya. Faqauluka, contoh perkataan anda sebut huwa zalilul lahu, dia berlemah lembut untuknya. Yufidu dham, ini membawa maksud yang keji. Wa huwa hahuna fi maqamil badah. Sedangkan zalilun ataupun azillah yang sedang dimaksudkan dalam ayat berkenaan itu adalah pada konteks puji. Faja'a bi'ala. Jadi sepatutnya bila untuk mendatangkan dalam konteks puji, maka Al-Quran datangkan dengan bentuk ala, ya, azillatin ala, bukannya azillatin li. Sebab apa? Bila sebut berlemah lembut, okey, selalunya jadi apa? Merendah diri. Azillah, bila sebut azillah itu maksudnya merendah diri, tapi bila sebut ala, dia berada di atas, lil isy'ar bidzillatil musta'liyah, untuk memberi perasaan bahawa azillah yang dilakukan oleh mereka ini dalam bentuk musta'liyah, mereka berada di atas, bukannya berada di bawah, ya. Walid dalalati ala khafdil janah, dan untuk memberi makna bahawa yang dimaksudkan ini adalah merendahkan sayapnya. Kama qala ta'ala wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu untuk orang-orang yang beriman, iaitu mereka merendahkan bahu mereka dan mereka merendah diri, sedangkan kedudukan mereka ataupun tempat mereka ni adalah tempat yang tinggi. Jadi mereka ni walaupun berada di tempat yang tinggi, tapi mereka merendah diri. Jadi sebab itu Al-Quran datangkan dengan ala, bukan li. Jadi berbanding kalau guna azillatin li, ia hanya merujuk kepada tempat yang bawah. Tapi kalau sebut azillatin ala, dia merendah diri tapi berada di atas. Itu beza azillatin ala dengan azillatin li. Faja'a bi'ala lil isy'ar bil 'ulu. Maka Al-Quran datangkan dengan ala untuk memberi maksud itu adalah al-'ulu, benda yang tinggi. Bi khilafi ma law qala adillatil mu'minin. Berbeza kalau Al-Quran gunakan kalimah adillatil lil mu'minin, ia rendah tapi merendah diri, dia berada di bawah, bukan berada di atas, ya. Ja'a fil kasyaf, dalam al-kasyaf disebutkan hujahnya, fa in qult halla qila, kenapa tak sebut adillatil mu'minin a'izzatin 'alal kafirin li, kan? Qult, maka beliau sebutkan fihi wajhan, di situ ada dua sudut. Yang pertama, ayyadham min adh-dhul ma'na al-hunu wal 'athf ka'annahu qila 'atifina 'alaihim 'ala wajhi tadlil wa tawadhu'. Untuk memaksudkan dhul itu adalah maksud hunu, maksudnya lemah lembut, berlembut, ya. Jadi wal 'athf, dan berlemah lembut, penuh kasih sayang, ya. Ka'annahu qila 'atifina 'alaihim, mereka sayang, ya, berlemah lembut dan sayang ke atas mereka, iaitu orang beriman, ala wajhi tadlil wa tawadhu', tapi atas dasar tadlil, berlemah lembut, dan tawadhu', dengan cara merendah diri.
Ya. Yang kedua, kenapa digunakan ala? Wasani annahum ma'asyarafihim wa uluwi tabaqatihim wa fadlihim 'alal mu'minin khafiduna lahum ajnihatahum. Bahawa walaupun mereka ini mulia, kedudukan mereka tinggi dan mereka lebih mulia berbanding orang mukmin yang dimaksudkan dalam ayat ini, mereka sendiri memang orang mulia di sisi Allah yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-54 dalam surah Al-Ma'idah ini. Maka Allah sebut khafiduna lahum ajnihatahum, tapi mereka masih lagi merendahkan sayap mereka. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itulah kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Jadi di sini merujuk kepada orang yang beriman yang Allah gantikan disebabkan telah pun ada orang murtad. Itu yang dimaksudkan daripada ayat berkenaan. Kerana itu disebut ala. Jadi ala ini ia memberi syarat pada tempat yang tinggi, merujuk kepada tempat yang tinggi. Kita perhatikan contoh lain ya, tuan-puan ya, kalimah ala. Contoh lain kalau tuan-puan perasan, wa min dzalika qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna, dan sesungguhnya kami, au iyyakum, Allah sebut wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Okay. Sesungguhnya kami, ya, dan sesungguhnya kami, au iyyakum, atau sesungguhnya kamu, la'ala hudan, sama ada di atas petunjuk, au fi dhalalin mubin, atau dalam kesesatan yang nyata. Jadi kita ataupun mereka sama ada dua. Sama ada dalam petunjuk ataupun dalam kesesatan yang nyata. Dekat sini kalau kita perhatikan kenapa wa iyyakum. Kenapa wa iyyakum? Ya. Kerana ini pada tempat mansub ya tuan-tuan ya. Inna, nahnu, ini pada tempat mansub. Maka untuk dhamir fasal, dhamir munfasil, untuk antum, maka didatangkan dalam bentuk iyyakum ketika mansub ya. Okey, kita teruskan. Okey, kalau tuan-tuan perasan dalam ayat ni digunakan kalimah la'ala hudan. Dalam di atas petunjuk Allah guna la'ala, atas. Tapi kalau di dalam kesesatan Allah guna fi. Soalan, kenapa tak guna wa inna au iyyakum la fi hudan au fi dhalalim mubin, atau dua-dua ala, la'ala hudan au ala dhalalim mubin. Fasta'mala ma'al hidayah, Allah gunakan lafaz untuk al-hidayah itu harfal isti'la, huruf yang menunjukkan ketinggian, iaitu ala. Wa ma'ad dhalal fi, untuk kesesatan pula Al-Quran gunakan fi. Wa dhalika li'anna man kana 'alal huda, ini kerana orang yang berada di atas petunjuk, ka'annahu musta'lin 'alal haqq, seolah-olah dia berada di atas kebenaran. Mutamakkinun min, dia ni berada dalam keadaan yang teguh. Mutathabbitun mimma huwa fih, dan dia teguh dengan apa yang mereka berada di jalannya ya. Jadi itu digunakan ala. Bi khilafi man kana fi dhalalah, berbeza dengan orang yang berada dalam kesesatan. Idh huwa ka'annahu saqitun fiha, seolah-olah orang yang dalam kesesatan ini mereka jatuh ke dalam kesesatan. Wasaqitu fi syai', orang yang jatuh dalam sesuatu itu mereka ini adalah ghairu mutamakkin, bukan dalam keadaan yang teguh min nafsi. Ala tara anna al-waqif 'ala tariq, tidakkah anda melihat kalau orang tu berdiri di atas jalan tak sama dengan orang jatuh di dalam lubang ya. Sebab apa? Kalau sebut berdiri di atas jalan, dia adalah orang yang teguh. Dia mutamakkin min nafsihi, dia teguh, dia bukannya dalam keadaan terumbang-ambing dan sebagainya. Tetapi kalau sebut jatuh di dalam lubang, itu merujuk boleh jadi bawa masuk teguh ataupun boleh jadi bawa masuk terumbang-ambing ataupun dalam keadaan tidak teguh ya. Walidha jaa ma'al huda bi harfil isti'la, oleh yang demikian untuk kalimah huda Al-Quran datangkan dengan huruf isti'la, iaitu ala. Wa ma'ad dalal, dan untuk dalal pula kesesatan Al-Quran datangkan dengan fi. Contoh, ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itu ala hudan, atas petunjuk, untuk menunjukkan mereka ini orang yang berpendirian teguh ya.
Berbeza kalau sebut fi ya. Okey, saya teruskan. Wa qala innaka 'alal haqqil mubin. Contoh. Sesungguhnya engkau atas kebenaran. Maka untuk kebenaran dan petunjuk Allah gunakan ala, bukannya menggunakan fi. Kalau sebut wa innaka fil haqqil mubin, itu boleh jadi kebarangkalian, boleh jadi dalam keadaan teguh ataupun boleh jadi dalam keadaan tidak kukuh ya. Jadi fasta'mala lil huda ala. Jadi al-Quran digunakan untuk kalimah huda, digunakan lafaz ala ya. Okey, jadi kita jelas untuk ala merujuk kepada perkara yang di atas, bermaksud isti'la ya. Kalau fi tak semestinya isti'la. Okey, kita beralih pula contoh berikutnya yang lain. Anda perhatikan dalam surah Al-Mu'minun, fi hina, manakala Al-Quran disebutkan fadharuhum, maka biarkanlah mereka, fi ghamratihim, dalam ketenggelaman mereka, dalam kesesatan, hatta hin, sehinggalah satu masa. Jadi waqala fahum fi raibihim, Allah sebutkan dalam ayat yang lain, maka mereka dalam keraguan mereka, yataraddadun, mereka ragu, mereka teragak-agak. Kemudian Allah sebutkan lagi dalam ayat yang lain, wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan dia meninggalkan mereka fi dalam tughyanihim, tindakan melampau mereka, ya'mahun, dalam keadaan meraba-raba ya. Wa qala, Allah sebut lagi, qul man kana fi dhalalah, barang siapa yang berada dalam kesesatan, falyamdud lahur rahmanu madda, maka hendaklah ar-rahman itu menghulurkannya madda, satu huluran ya. Saya tengok terjemahannya macam mana untuk surah Maryam. Dalam terjemahan saya, sesiapa yang berada dalam kesesatan, falyamdud lahur rahmanu madda, biarlah Allah melanjutkan baginya satu tempoh yang tertentu. Itu dalam kalimah madda ni, dalam ayat yang ke-75 surah Maryam. Tuan-puan, kenapa untuk kesesatan Al-Quran guna fi ghamratihim, dalam ketenggelaman mereka, dalam sikap melampau mereka, fi raibihim, dalam keraguan mereka, fi dhalalah, dalam kesesatan. Ini semua digunakan dalam bentuk fi, dengan kalimah fi. Kenapa ya? Kerana fi ini merujuk kepada tiada keteguhan. Berbeza dengan ala. Ala untuk kebenaran ataupun petunjuk, Al-Quran gunakan ala. Tapi untuk dalam kesesatan ataupun dalam keadaan penunggan syak wasangka, raib, ataupun benda yang jahat, Al-Quran gunakan fi, kerana itu menunjukkan ia adalah sifat yang bukan teguh ya? Sebab itu dia datangkan dalam bentuk fi, bukannya ala. Boleh saya teruskan ya? Ja'a fil kasyaf, dalam Al-Kasyaf, fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Kami atau kamu sama ada dua, berada di atas petunjuk ataupun dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau anda tanya, fa in qult, kalau anda tanya, kaifa khulifa baina harfail jar ad-dakhilain 'ala al-haqqi wal dhalal, kenapa dibezakan antara dua harfu jar yang masuk kepada kalimah al-haq ataupun hudan, wal dhalal, dan kalimah sesat ni? Contoh dekat sini, la'ala untuk hudan, la'ala untuk dhalalin guna fi. Qult, saya jawab, li'anna sahibal haqq, kerana ahli kebenaran itu, ka'annahu musta'lin ala farsin jawadin yarkuduhu haitsu yasha, seolah-olah dia berada di atas ya, ala farsin, atas kuda yang sangat laju, yang sedang berlari ke mana sahaja dia pergi. Jadi tuan-puan bayangkan, kalau nak duduk atas kuda pun, dia tak boleh dalam keadaan terumbang-ambing ataupun terhuyung hayang ya, kena teguh ya. Wadhal, tapi orang yang sesat, ka'annahu munghamisun fi dhalam, seolah-olah dia ni dalam keadaan tenggelam dalam kegelapan ya. Murtabikun fi, dia meraba-raba dalamnya, la yadri aina yatawajjah, dan dia tak tahu ke mana dia nak pergi. Itu kalau sebut dalam kesesatan. Jadi Al-Quran membezakan penggunaan ala dan fi untuk kesesatan dan kebenaran ya. Waja'a fi tafsir Al-Qayyim fi qawlihi ta'ala, dalam tafsir Al-Qayyim pada firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudan min rabbihim, kalimah ala ya. Qila fi adati ala,
pada tanda ala ini sirrul latif, ada rahsia yang unik, yang halus. Wa huwa al-ish'aru bi kauni salik ala hadha sirati ala huda, iaitu memberi makluman bahawa orang yang berada di atas jalan ini adalah di atas petunjuk. Wa huwa haqq, hudan dekat sini iaitu hak, kebenaran. Kama qala fi haqqil mu'minin, sebagaimana Al-Quran sebutkan pada hak orang yang beriman, ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itu berada di atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa qala lil rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sebutkan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin, bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya engkau ni ala, dia tak sebut fi, ya. Wallahu azza wa jalla huwal haqq, Allah azza wa jalla itulah maha benar, wa siratuhu haqq, jalannya benar, wa dinuhu haqq, agamanya benar. Faman istaqama ala siratihi, barang siapa yang lurus ataupun istiqamah, konsisten di atas jalannya, fahuwa alal haqqi wal huda, nescaya dia ni adalah di atas kebenaran dan petunjuk. Fakana fi adati ala hadzal makna, maka adalah pada tanda ala itu berdasarkan makna ini. Ma laisa fi adat ila, yang mana tidak ada pada tanda ila. Fata'ammalhu, maka perhatikanlah. Fa innahu sirrun badi', maka sesungguhnya itu adalah rahsia yang sangat indah, ya, yang sangat indah. Fa in qult, kalau anda tanya lagi, famal faidah fi dhikri ala fi dhalika aidan, apakah faedah kenapa disebutkan ala pada ayat berkenaan itu? Wa kaifa yakunul mu'min musta'liyan 'alal haqq wa 'alal huda, macam mana pula boleh sebut orang beriman mereka itu berada di atas kebenaran dan atas petunjuk? Qult, maka saya jawab, lima fihi min isti'la'ihi wa 'uluwihi bil haqq wal huda ma'a thabatihi 'alaih. Disebabkan apa yang ada padanya itu ada isti'la, ada ketinggian padanya, dan ketinggiannya itu wa 'uluwihi, dan ketinggiannya bil haqq, dengan kebenaran, wal huda, dan petunjuk, ma'a thabatihi 'alaih, serta keteguhannya di atas kebenaran dan petunjuk itu, wastiqamatihi ilaih, dan konsistennya dia untuk ke arah kebenaran. Fakana al-ityan bi adat ala, maka Al-Quran mendatangkan tanda ala, ma yadullu ala uluih, yang membawa makna ketinggian, wa thubutihi, keteguhan, wa istiqamatihi, konsisten. Wa hadha bi khilafi dhalal, dan ini berbeza dengan ad-dhalal, kesesatan, wal raib, dan syak wa sangka, ya. Fa innahu yu'ta fihi bi adati fi, maka Al-Quran, dalam Al-Quran didatangkan dengannya dengan tanda fi, bukannya ala. Ad-dal ala nghimasi sahibihi wa inqima'ihi wa tadassusihi fihi ka qawlihi ta'ala, kerana ia menunjukkan bahawa terawang-awangnya ataupun terhuyung-hayangnya ahlinya pada dalam perkara tersebut, ka qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fahum fi raibihim yataraddadun, maka mereka ini dalam kesyak wa sangka mereka, yataraddadun, mereka teragak-agak. Wa qawlihi, firman Allah yang lain, walladzina kadzabu bi ayatina summun bukmun fi dhulumat, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah summun, mereka itu adalah buta, kan. Wa bukmun, pekak, fi az-zulumat, dalam kegelapan. Saya mohon maaf, summun itu bisu, bukmun itu tuli, ya, kak, ya, fi az-zulumat, dalam kegelapan. Dalam firman Allah yang lain, wa qawlihi fadharhum fi ghamratihim hatta hin, maka tinggalkanlah mereka fi ghamratihim, dalam ketenggelaman mereka, hatta hin, sehinggalah waktu tertentu. Tuan-tuan perhatikan di sini masih lagi digunakan fi. Kemudian wa qawlihi wa innahum lafi syakkim minhu murib, dan sesungguhnya mereka itu dalam syak wa sangka daripadanya murib, yang mendatangkan keraguan, ya. Jadi anda perhatikan pada ayat At-Taubah surah ayat yang ke-45 digunakan fi, maka mereka dalam keraguan mereka. Walladzina kadzabu, di sini juga digunakan fi,
Kemudian dalam surah Al-Mu'minun digunakan fi, dalam surah Hud juga digunakan fi, ya. Fi merujuk kepada apa? Fi merujuk kepada maksud yang lebih umum. Kalau guna ala merujuk pada tempat yang tinggi, berada kedudukan yang tinggi. Ketinggian itu boleh juga membawa maksud keteguhan, tapi fi tidak membawa sebarang maksud keteguhan, ya. Sebab itu untuk kesesatan digunakan fi, untuk kebenaran digunakan ala. Okey. Saya teruskan. Kalau tuan-tuan ada soalan boleh terus bertanya. Wa ta'ammal qawlahu ta'ala, perhatikan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna aw iyyakum, sama ada kami ataupun kamu, la ala hudan, sama ada dua. Ala hudan, di atas petunjuk, au fi dhalalim mubin, atau dalam kesesatan yang nyata. Dalam surah Saba, fa inna tariqal haqq ta'khudhu 'uluwan sa'idah bisahibiha ila al-'aliyyil kabir. Sesungguhnya jalan kebenaran itu ia mengambil ketinggian yang tinggi pada ahlinya ke arah al-'aliyyil kabir, Tuhan yang maha tinggi, yang maha besar. Wa tariqud dalal, manakala jalan kesesatan itu ta'khudhu saflan hawiyah bisalikiha fi asfali safilin, maka dia mengambil tempat kedudukan ataupun kerendahan yang bawah kepada ahli ataupun orang yang melalui jalan kesesatan itu, fi asfali safilin, pada tempat yang bawah, betul-betul bawah, ya. Jadi kat sini ala merujuk kepada tempat yang tinggi, isti'la, manakala fi merujuk pada istifal saja, merendah, ya. Okay, wa min tarif isti'mali harfil jar qauluhu ta'ala, antara penggunaan serupa juga yang setaraf dengan harfu jar ni, firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang melakukan timbangan. Alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, orang-orang yang mana apabila idza iktalu, mereka melakukan timbangan, 'alan nas, ke atas manusia itu, yastawfun, mereka mengambilnya dengan cukup. Bila menerima sukatan daripada orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi bila mereka menyukat untuk orang lain, ya, yukhsirun, mereka kurangkan. Okey, anda perhatikan kalimah ni. Inna ala huna bermakna min. Kalau kita perhatikan kalimah ala, idza ktalu ala nas, kalau dia ambil sukatan daripada orang, ya, sepatutnya guna min, ya, daripada orang. Tapi Al-Quran ni guna kalimah ala. Sebab apa? Bal huwa mutadammin makna tasallut ala nas. Kerana ia membawa makna tasallut ala nas, ia menguasai manusia. Tahakkum, dia nak menang kepada manusia, ya. Tasallatu alaihim bil iktiyal. Macam mana cara mereka nak menang ke atas orang lain? Dengan cara menerima sukatan daripada orang lain, ya. Jadi kat situ iktalu ala, sedangkan lebih tepatnya ataupun lebih selari dengan penggunaan ayat lah kita guna min, sebab mengambil sukatan daripada orang lain. Tapi Al-Quran digunakan ala untuk menunjukkan dia ni ataupun mereka ni cuba nak berada di atas, maka digunakan ala. Wallahir annahu shawab, ya. Dan zahirnya adalah itu betul. Lianna hunaka farqan baina qawlik, kerana perbezaan antara perkataan anda iktala minhu dan iktala alai, ya, ada perbezaan, ya. Kerana terdapat perbezaan antara perkataan anda sebut iktala minhu, mengambil sukatan daripadanya, iktala alai, mengambil sukatan atasnya. Iktala min tidaklah membawa maksud annahu zalamahu haqqahu, tidaklah membawa maksud dia menzaliminya pada haknya, wa hadamahu malahu, dan dia mengambil harta orang lain, ya. Bi khilaf iktala alaih, berbeza dengan iktala alaih, fa inna fi ma'na tasallut wal isti'la, kerana
Sesungguhnya pada kalimat iktala alai itu ada makna tasalluq, nak menguasai, al-isti'la dan merasa tinggi, ya. Wa hadza fil mutaffifin, dan inilah yang ada pada al-mutaffifin, orang yang mengurangkan sukatan orang lain. Wal mutaffifun kama bayyanahumullah, orang al-mutaffifun itu sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quran Al-Karim, idza akhadhu minan nas, apabila mereka ambil daripada orang, akhadhu aktsara min haqqihim, mereka ambil lebih daripada hak sepatutnya mereka dapat. Wa idza a'tauhum aqalla min haqqihim, apabila mereka bagi kepada orang lain, mereka bagi kepada orang lain itu lebih sikit daripada hak mereka. Fa fihi idzan makna tahakkum wal jur wal dhulm, maka di situlah dia membawa makna tahakkum, dia nak menguasai, dan dia menzalimi, wal jur wal dhulm, ya, menzalimi orang lain. Wa huwa ablagh min, dan itu lebih tinggi penggunaannya, lebih sampai berbanding kalau digunakan alladhina idza iktalu minan nas, ya, tapi digunakan ala untuk menunjukkan berada di tempat yang tinggi. Wala tufidu min hadzal makna, dan kalimah min tidaklah pula membawa makna ini. Thumma anzur ila ta'bir latif al-akhar, kemudian perhatikan kepada ungkapan yang unik, yang halus, yang lain. Ba'dahu, selepas ayat ini. Firman Allah, wa idza kaluhum. Sepatutnya kalau sebut iktala ala nas, wa idza kalu alaihim ke ataupun lahum ke, ya, iaitu wa idza kaluhum, apabila mereka menyukat untuk orang lain, awazanuhum, ataupun menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka menguranginya. Al-Quran tidaklah guna wahum lam yuqal, dan mereka ini tidaklah dikatakan kepada mereka kalu lahum au wazanu lahum, tapi digunakan idza kaluhum, terus kaluhum tanpa ada lam, sama juga au wazanuhum tidak ada lam, ya. Wa kilahuma jaiz, dua-dua sebenarnya dalam penggunaan bahasa Arab boleh. Walakin fil hadfil lam makna la yuaddihi zikruhu, tapi bila dibuang lam, kalu lahum, dibuang lam ini, itu ada makna yang tidak disampaikan sekiranya disebut lam, ya. Contoh, qalu, mereka katakan, wa dzalika anna lam tufidu istihqaq, ini kerana lam itu ia membawa maksud ia menunaikan hak, ya, ia menunaikan, dia memberi hak dia. Wa hum lam yu'tuhum haqqahum, sedangkan al-mutaffifun tak pernah berikan hak mereka. Fahudhifa lam ad-dallah ala al-istihqaq isyaratan ila annahum mana'uhum huquqahum. Lalu lam ini dibuang, wa idza kaluhum tidak guna wa idza kalu lahum, kalau sebut wa idza kalu lahum, mereka menyukat untuk mereka dengan memberikan hak mereka. Tapi bila buang lam itu tidak memberi maksud istihqaq, menunaikan hak, ya. Isyaratan ila annahum mana'uhum huquqahum, memberi isyarat bahawa mereka menghalang mereka daripada hukuk hak-hak mereka. Jadi itu penggunaan wa idza kaduhum berbanding wa idza kadu lahum. Okey, saya teruskan. Tuan-puan ada soalan tak sementara ni sebelum saya teruskan pada contoh berikutnya? Setakat ni kefahamannya macam mana? Dapat sampai ataupun jelas ke tuan-puan? Boleh tuliskan dalam ruangan komen sikit. 1 hingga 10, ya. Kalau faham boleh tulis 10. Kalau sederhana boleh tulis 5 ataupun 6. Kalau tak faham langsung apa yang saya sampaikan boleh tulis 1, ya. Boleh kongsikan sikit respon. Alhamdulillah 8, ya. Okey, mudah-mudahan difahami tuan-puan, ya. Saya teruskan contoh berikutnya. Contoh berikutnya, wa min latifi hadfi harfil jar. Antara kehalusan dibuang harful jar, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa targhabuna an tankihuhunna, dan kamu ingin, targhabuna, kamu ingin, an tankihuhunna, berkahwin dengan mereka. Tuan-puan, untuk ini sebenarnya kalimah raghab, kalimah raghibah ni, targhabun, dia sepatutnya dia mutaaddi biwasitah. Dia kena ada tanda ataupun kata hubung yang lain, ya.
Jadi baru boleh bawa masuk. Sebab untuk raghiba, yarghabu ni, kalau yarghabu fi, membawa maksud berminat. Kalau yarghabu an, maksudnya tidak berminat. Lain tu. Sedangkan lafaznya sama, raghiba ni, yarghabu. Tapi kalau masuk dengan fi, berminat. Kalau yarghabu an, tidak berminat. Jadi dekat sini, berminat nak kahwin ke tidak berminat nak kahwin? Jadi tak dimaklumkan fi ataupun an. Watarghabuna fi an tankihuhunna, kamu nak kahwin mereka ke? Ataupun watarghabuna an tankihuhunna, ataupun kamu tak nak kahwin mereka. Jadi mana satu yang nak dimaksudkan dalam ayat ni? Jadi kita perhatikan ya. Faminal maklum, maka yang dimaklumi, yang diketahui, annahu la yajuzu hadfu harfil jar, bahawa tak boleh buang harful jar illa idza aminal labs, apabila sekiranya aman daripada al-labs, maksudnya berlakunya pertukaran makna, ya, berlakunya keraguan pada makna. Wa ta'ayyana al-maqsud, dan jelas maksudnya. Bila tak ada labs ataupun maksudnya jelas, maka bolehlah buang harful jar. Dekat sini, kalau buang harful jar dia akan jadi makna sama, makna tak jelas. Ya? Boleh jadi nak kahwin ke ataupun tak nak kahwin, antara dua tu. Maka kita sebutkan fala yuqal, kita tak sebut raghibta zaidan, anda suka ataupun tak suka Zaid. Jadi kat sini raghibta, itu je kalimah dia. Suka ke tak suka tak dimaklumkan fi ataupun an. Li'annahu la yadril maksud, kerana tak difahami la yudral maksud. Apakah maksudnya? Suka ke tak suka? Ahwa raghibta fi Zaid, adakah anda berminat pada Zaid? Am raghibta anhu, ataupun anda tak berminat daripadanya? Am raghibta ilaih, ataupun anda baru nak pergi kepada Zaid. Walakinnahu huna hadfu harfil jar, tetapi di sini dibuang harfu jar, iaitu an ataupun min ataupun fi ataupun ila, dibuang pada ayat yang ke-127, ma'a annahu lam yata'ayyan, sedangkan belum jelas, belum ditetapkan adakah dekat sini watarghabuna fi, nak kahwin ke, am'an, ataupun tidak mahu kahwin. Wa dzalika li annahu yuradu ma'na al-harfain ma'an, ini kerana boleh difahami dua-dua huruf. Kalau tak guna fi ataupun an, kita boleh je letak, nak letak fi ke boleh letak an, ya. Jadi dua-dua ni sebenarnya makna yang bercanggah, fi ataupun an. Tapi kenapa Al-Quran gunakan dalam bentuk ni, tak guna fi, tak guna an? Fal hukmu wahid, kerana hukumnya sama je, hukumnya satu. Sama ada anda berminat nak kahwin dengan mereka ataupun tidak, hukumnya sama. Ini siapa, berkenaan siapa? Hunna ni, mereka ni siapa? Hunna ini merujuk kepada wanita yang yatim. Mengenai perempuan-perempuan yatim yang kamu tidak memberi kepadanya apa yang telah ditetapkan menjadi hak mereka, dan yang kamu suka berkahwin dengan mereka, ataupun yang kamu tidak suka untuk kahwin dengan mereka, kamu tak berminat nak kahwin dengan mereka, tapi kamu nak harta mereka saja. Itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Idh yuhtamalu ay yarghaba fihinna li jamalihin, yang mana boleh diandaikan bahawa mereka ataupun kamu berminat untuk berkahwin dengan mereka kerana kecantikan mereka. Au yarghaba anhunna lidamamatihin, ataupun kamu tak minat dengan mereka disebabkan kehodohan mereka. Wal hukmu wahid, hukumnya sama je, berminat kahwin ke ataupun tidak. Pada dua-dua keadaan ni sama sahaja hukumnya, iaitu hak anak-anak yatim perempuan ini perlu diberikan yang sepatutnya, ya. Falau qala fi, kalau Al-Quran gunakan fi, ya, la dhanna annahu yuradu fi halati ar-rughbah hadhihi faqat dun al-ukhra, lalu boleh difahami ataupun boleh disangkakan bahawa hak itu perlu diberi untuk dalam keadaan berminat nak kahwin je, tapi kalau tak minat tak perlu diberi, ya. Walau qila, kalau disebut an, tak nak kahwin, hak itu perlu diberi pada ketika tak nak kahwin je, tapi kalau dah kahwin kira tak perlu beri hak, ya. Boleh jadi begitu. Tapi la dhanna annahu yuradu fi halatil azufi faqat, jadi lalu disangka bahawa
keadaan ini yang dimaksudkan ini, hak yang perlu diberikan ini hanya pada keadaan tidak mahu berkahwin sahaja. Sedangkan hak itu perlu diberi sama ada nak kahwin ke ataupun tidak, perlu diberikan hak mereka. Falamma hudifa urfun anna al-maqsud jami'a anwa'ir rughbah anhun aw fihinna. Oleh yang demikian, apabila Al-Quran menghazafkan keadaan biasa, kebiasaan biasa, sepatutnya kena ada maksud, kena ada objektif jelas, ya. Jadi falamma hudhifa, falamma hudhifa urifa anna al-maqsud, apabila dihazafkan fi ataupun an, maka diketahui bahawa yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah semua jenis rughbah, semua jenis minat, sama ada anhunna, sama ada tak minat, ataupun au fihinna, sama ada berminat. Fa utliqa li itlaqir raghbah, ya. Lalu Al-Quran sengaja tak letak min, an ataupun fi untuk membawa maksud yang lebih mutlak, yang lebih umum, ya. Jadi minat ke ataupun tak minat, tak penting. Yang penting hak tetap kena beri. Wa hadza ta'birun 'azimun jalil, dan ini adalah ungkapan yang agung, yang jalil, yang besar, yang agung, ya. Ja'a fil kasyaf, dalam al-kasyaf fi hadhihi al-ayah, berkenaan ayat ini disebutkan yuhtamalu fi an tankihuhunna, boleh dimaksudkan bahawa an tankihuhunna, kamu nak kahwin dengan mereka ni, tarwabuna fi an tankihuhunna li jamalihin, kerana kecantikan mereka. Ataupun boleh juga difahami daripada ayat ini, wa tarwabuna an tankihuhunna, kamu tak nak kahwin dengan mereka kerana kehodohan mereka. Jadi itu antara sebab Al-Quran tak letakkan harfu jar. Sedangkan ini adalah muta'addi biwasitah, dia kena ada perantaraan untuk dia masuk dengan objek yang isim maf'ul, ya. Kalau nak masuk dengan maf'ul. Okey, itu antara huraian daripada teks yang kita baca tadi. Kalau tuan-puan ada soalan boleh teruskan bertanya, saya teruskan, ya, insya-Allah, ya. Tanya sikit Ustaz. Silakan. Kalau an dengan fi, raghabah dengan an, raghabah fi dengan an tu dah tahu satu benci, satu nak. Tapi raghabah ilah, apa maksud dia? Cenderung ke arah. Oh, cenderung ke arah. Okey. Itu raghibah ilah. Okay. Biasanya kalau kita nak tahu maksudnya, tuan-puan boleh tengok dekat sini, ya. Saya tunjukkan macam mana kita nak guna yang ini, ya. Raghibah. Okey, dia sama macam qama juga, tapi qama ni lebih jelas lah maksud dia. Dekat sini, ya. Raghibah. Macam Arabi, tuan-puan boleh tengok almaani.com. Okey, dekat sini ada raghiba ila, raghiba bi, raghiba an, raghiba fi. Okey, tuan-puan nampak dekat sini. Okey, kalau raghiba syai' ataupun raghiba fi, ini maksudnya nak ataupun perhatian padanya, ataupun inginkan sangat. Kita tengok sama-sama, kita baca sama-sama sekejap, Okey, sebut raghiba fi fulanatin, maksudnya arada zawaja minha, berminat nak mengahwini seseorang wanita. Okey, tapi kalau guna raghibaan, a'rada anhu, tak berminat, berpaling daripadanya, ataupun zahida fihi, dia tak perlukannya, ya. Itu raghibaan. Kalau raghiba fi al-amri an ghairihi, kalau letak fi lepas tu letak an pula kat belakang, maksudnya mengutamakan dia berbanding yang lain. Faddalahu alaih, dia mengutamakan A berbanding B. Jadi raghiba fi A an B. Okey, raghiba. Okey, kita tengok lagi. Raghiba ra'yuhu, raghuba, ni raghuba, raghiba ila. Nama letak raghiba ila, ya. Okey, satu lagi kamus yang tuan-puan boleh rujuk juga adalah reverso,
Okay, so ni bagus juga. Okay, dekat sini translation kot. Raghiba ila kita punya contoh kita. Raghiba ila. Ini translation, ini konteks, kita lihat konteks. Oh maaf. Okay. Sangat banyak pula ni. Okay. Raghiba ila. Ni Rabi. Waja'ana rughabah ila wasfatin sihriyah. Wish to hadhihi rughabah ila al-madaris. Nak masuk kan? Cenderung kan? Keinginan, minat untuk masuk ke sekolah. Wa alaina an nudkhila hadhihi raghabah. Kita sepatutnya letakkan minat untuk pergi ke sekolah. Ini ila al-abad. Ini yang ila ni bukannya raghabah, ini ila abad. Tapi begitulah tuan-tuan ya. Kalau raghiba fi maksudnya ingin, berminat, raghibaan tak berminat, raghiba ila cenderung ataupun ke arah. Ya. Itu yang saya faham lah. Nanti kalau tuan-puan ada maklumat yang lain, tuan-puan boleh kongsikan lah ya, insyaAllah. Okey, boleh saya teruskan ya? Kalau ada soalan lagi boleh tanyakan, silakan. Nak tanya, macam kebanyakan saya tak tahulah, minggu lepas saya tak tahu sama ada Ustaz dah bincang, tapi macam kata biasanya kalau perkataan huruf jar lam, dianya baguslah. Kalau ala, dianya sebaliknya. Kan? Kan? Yang saya faham. Tapi saya terfikir pasal Rabbana ftah alaina hikmataka. Mengapa dia cakap alaina kat sana tu? Okey, yang tu saya kena check dulu nanti huraian dia. Kenapa ya? InsyaAllah. Dekat situ daripada ayat Al-Quran ke ataupun doa sahaja? Saya rasa macam tak tahu. Tapi kebanyakan kita kata lana kan. Tapi yang ni alaina. Saya rasa ini ayat Quran Ustaz. Ayat Quran. Saya tak jumpa pula daripada ayat Al-Quran ni yang ni. Alaina Rabbana ftah alaina hikmataka. Tak tahulah ayat Quran ke apa benda. Tapi itu satu daripada doa yang selalu kita baca lah kan Ustaz. Betul, daripada doa yang kita selalu baca lah. Jadi saya terfikir mengapa alai kat situ. Okey, hari tu rasanya kita ada bincang sikit dalam contoh la fatahna alaihim barakatim minas sama. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96 dah kita kongsikan ya. 163. Sekali lagi. Okey, dekat sini ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim. Kami bukakan atas mereka. Jadi ala tu kadang-kadang kita sebut ala merujuk kepada benda yang negatif. Lam merujuk kepada maksud yang tidak negatif kan. Tapi untuk kali ni ala kita juga bawa maksud satu kesimpulan yang lain, iaitu ala merujuk kepada kedudukan yang tinggi, ketinggian. Adapun fi tak semestinya kedudukan yang tinggi, ketinggian ya, tak semestinya. Kemudian dekat sini untuk iftah alaina hikmataka, dalam Al-Quran kalaupun tidak ada doa itu dalam Al-Quran, tapi ada bentuk yang hampir sama, iaitu Allah sebut la fatahna alaihim barakatin. Ya, kami bukakan ke atas mereka barakat, keberkatan. Tapi kenapa dia guna ala? Untuk menunjukkan keberkatan itu datang daripada atas ya. Sebab tu Allah sebut minas sama wal ard. Maka untuk menunjukkan ia adalah benda yang daripada atas, benda yang mulia,
maka digunakan ala, ya. Sama juga hikmah. Andai kata kalau ada dalam Al-Quran lah, setakat ni saya tak jumpa lagi. Tuan-puan kalau jumpa nanti doa berkenaan tu, Allahumma ftah alaina hikmataka, setahu saya itu bukan daripada ayat Al-Quran lah, ya. Tapi bila sebut yang ada pun dekat sini, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq, ya. Tidak ada kalimah iftah alaina hikmataka. Contoh faftah baini wa bainahum fathan yang ada. Adapun iftah alaina hikmataka saya tak pernah perasan, ya. Tapi untuk menunjukkan ia adalah benda yang mulia daripada atas. Tapi kalau hujah kalau dia boleh bawa dua benda, sebab hujah tu benda yang boleh jadi negatif, boleh jadi positif. Kalau hikmah, kebijaksanaan, ia adalah selalunya dimaksudkan dengan kebijaksanaan yang positif, ya. Adapun kalau sebut ilmu tu boleh jadi bola tanggung untuk kita, ilmu juga boleh jadi benda yang baik untuk kita. Jadi kalau guna ala, tak selamanya bawa maksud negatif. Sebab apa? Sebab walaupun dia jadi tanggungan untuk kita, macam mana kita menanggung ilmu itu ataupun kebijaksanaan itu yang mencorakkannya. Jadi tak ada masalah kalau sebut iftah alaina ataupun iftah lana. Yang pasti disebut alaina ni barangkali kerana kalau dalam ayat ni la fatahna alaihim, ya. Kerana kelebihan itu datangnya daripada atas. Wallahu a'lam. Apa pun, kalau tuan-puan ada jawapan yang lebih baik, boleh kongsikanlah, ya, insya-Allah. Okey, Puan Nyonya ada nak tambah ke untuk huraian tadi? Tak, saya tak ada. Saya tanya sebab lama dah terfikir ni. Selalunya kita pakai lana, tapi mengapa yang di spesifik doa kita kata alaina? Itu je saya nak tanya. Contoh kat sini kan, Rabbishrahli sadri. Kenapa kat situ bukan Rabbishrah alayya sadri? Contoh kat situ kan. Itulah. Okey, tapi kalau kita ambil daripada yang tadi punya ayat Quran, mungkin itu yang itulah mungkin jawapan dia. Dia maknanya dia datang daripada atas. Kalau buka hikmah tu Allah je lah yang boleh bukakan kan. Okay lah. Sebenarnya yang setakat yang saya tahulah daripada kita pusing tadi tu, yang paling baik adalah kita beralih kepada korpus bahasa lah, matnun lughah, ya. Matnun lughah itu yang boleh bantu kita. Fathah ni selalunya penggunaannya macam mana, ya. Kita tengok, Fathah. Okey. Fathah yang ni kamus lah, kita kena pergi kepada kamus. Untuk guna ala ke ataupun tak guna ala. Setakat ni yang ada Fathah, penggunaan fathah, kalau tuan-puan perasan kat sini, fathah saja ataupun fathah ala. Dua je. Jadi tak guna fathah lam, fathah li, ya. Fathah la. Contohnya, fatahallahu qalbahu lil amr. Lam itu contoh kat sini je kalau lam. Allah telah buka hatinya untuk sesuatu perkara, yakni syarahahu lahu. Okay, fatahalahu qalbahu. Dekat sini lahu. Jadi dekat sini saya pun tak boleh jawab lebih lah tuan-puan, ya. Nanti tuan-puan boleh cek jugalah kenapa dia gunakan ala berbanding lam, ya. Kalau ada makluman boleh maklumkan. Dekat sini fataha alai hayya'a lahu subulal khair. Memberi bekalan untuknya jalan-jalan kebaikan. Fataha buka terus. Jadi wallahu a'lam, apa pun saya pun kalau ada makluman, ada jawapan yang lebih baik, tuan-puan kongsikan, ya. Kita sama-sama kongsikan, insya-Allah. Okey, terima kasih Puan Nyonya atas soalan yang sangat baik. Saya rasa untuk kita bincang contoh berikutnya terhad rasanya tak sempat, ya tuan-puan. Sebab ni panjang sikit. Cerita tentang dua ayat ni, ayat yang hampir sama. Selalu orang yang menghafal Quran, ayat ni ayat killer lah. Kalau tanya ayat ni, selalu juga orang tertukar, ya. Sebab apa? Kalau kita baca ayat ni, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna, dalam surah yang lain, dalam surah Ali Imran, wa ma unzila alayna, ada. Dekat sini ila. Wa ma unzila ila Ibrahim. Dekat sini wa ma unzila ala Ibrahim. Ala, ya. Jadi ala dan ila di sini ada perbezaan. Yang kedua, kalau kita menghafal lagi, wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Ayat bawah dia,
وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ. Tidak ada وَمَا أُوتِيَ kat sini. Penutup dia sama. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ayat ni memang hampir sama, beza sikit je. Qulu dekat qul. Kemudian unzila ila, unzila ala. Kemudian wama utiya Musa ada pengulangan, wama utiya kat sini tak ada pengulangan. Ada pengulangan kat sini tak ada pengulangan. Jadi itu ayat yang bakal kita bincang pada minggu hadapan insya-Allah dengan izin Allah. Tuan-puan, kalau ada maklumat lagi tentang ala ataupun ila ataupun lebih jelasnya kita sebutkan, ini adalah harfu jar yang diletakkan bersama dengan fi'il, ya. Mahu atau tidak perlu kepada kamus yang pertama. Yang kedua, andai kata kamus guna dua-dua, maka kita boleh bincangkan pada aspek balaghah. Macam mana kita nak bezakan penggunaannya. Itu dalam perbincangan matnun lughah, ya, korpus ataupun matan, korpus bahasa lah kot, ya, insya-Allah. Okey, tuan-puan ada soalan lagi? Silakan. Puan Syahidah ada soalan? Tak ada, ya? Okay, kalau tak ada soalan, kita jumpa lagi tuan-puan pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah.